ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله نبي المجتبى والرسوله المرتضى. أما بعد، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah kepada kami perasaan sayang dan cinta kepada keimanan. Bahkan hiaskanlah keimanan itu dalam diri kami, ya Allah. Campakkanlah kepada kami satu perasaan benci, iaitu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita meneruskan kembali siri perkongsian ilmu yang mana kita mengambil istifadah manfaat terhadap buku yang baik dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, yang membicarakan tentang suri tauladan qabasat min hayatus sahabah, dalam kehidupan para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Hari ini kita sambung pada bab yang ketiga, ya, bab yang keempat, ya, keyakinan dan kepercayaan para sahabat. Dan kita sambung ke surat 36 pada ayat yang ke ayat dalam surah As-Sajdah, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperteguhkan, ya, kehidupan kita ini dengan pegangan kita terhadap agama, ya. Pegangan terhadap agama ini adalah dengan kita melaksanakan, iaitu kita tahqiq, merealisasikannya dalam hidup kita, kehidupan beragama, ya. Bagaimana untuk kita memenuhi kehidupan agama, ya, dengan kita imtisal fi awamirillah, ya, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan kita menghindarkan sedaya upaya mungkin diri kita ini dari terjebak kepada perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang tegak. Jadi dalam memenuhi tuntutan beragama, hidup beragama ini tidak lain tidak bukan kita kena hidup dengan cara agama. Ya, sudah hadirin semua, ya, hidup dengan cara agama. Maka bagaimanakah kita nak menghidupkan diri kita ini dengan cara agama? Maka tidak lain tidak bukan kita berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang padanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita nak berbicara kepada para sahabat, ya, kenapa kita nak ambil ibrah terhadap suri tauladan kehidupan sahabat? Kerana para sahabat seperti kita, ya, manusia. Mereka bukanlah malaikat, sudah hampir semua. Tetapi istimewanya mereka adalah mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hidup mereka itu berubah. Sebahagian daripada mereka berubah 360 darjah, ya. Yang dahulunya, ya, membuat perkara-perkara yang bodoh, perkara-perkara yang sia-sia, akhirnya mereka mengubah diri mereka, bahkan Allah mengangkat darajat mereka. Dan para sahabat inilah yang kita sebut sebagai kader-kader dakwah
Produk-produk yang Nabi keluarkan, yang Nabi cetak, kerana kita nak lihat kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Sejak mereka mendapat tarbiyah secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyambung legasi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita berusaha sedaya upaya mungkin di akhir zaman ini, kehidupan akhir zaman yang penuh dengan ranjau, penuh dengan duri, penuh dengan cabaran yang masya-Allah tabarakallah, cabaran yang begitu besar. Maka kita kena kembali kepada salafun as-salih, melihat kepada kehidupan para sahabat, bagaimana mereka menghiasi hidup mereka dengan beragama. Dan kita dah sampai pada tajuk tentang keyakinan dan kepercayaan para sahabat. Hari ini kita nak sambung lagi, kita nak menekuni bagaimana keteguhan iman para sahabat ini, kepercayaan yang mereka imani terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti pada ayat surah Sajadah, ayat yang ke-16. Bagaimana dalam ayat ini membicarakan kita tentang bagaimana prihatinnya para sahabat dengan ibadah, kesungguhan mereka ini dalam ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur maksudnya, kerana mengerjakan salat tahajud dan amal-amal soleh. Mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, hal keadaan dengan perasaan takut iaitu akan kemurkaan Allah, serta dengan perasaan ingin memperolehi keridhaannya, ar-raja, pengharapan, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebab itu kita sebut, sudah hadirin semua, kalau kita nak cerita tentang ibadat, kan, tiada tandingan lah kita, tiada tandingan lah kalau kita nak cerita pasal ibadat, nak banding dengan orang-orang yang lain, bagaimana mereka beribadah, kan. Jadi bagaimana cara untuk kita nak cepat nak cepat untuk kita ni diangkat oleh Allah, sebaris dengan golongan minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Jadilah orang yang banyak menginfak, kerana apa? Kerana itu adalah sebahagian sifat-sifat mereka, sudah hadirin semua. Sebahagian daripada sifat sahabat, selain daripada mereka ini kuat beribadah, kuatnya hubungan keakraban mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak lupa urusan dunia mereka, iaitu bagaimana muamalah mereka, hubungan mereka dengan orang yang berada di sekeliling mereka. Maka mereka menjadi sebahagian daripada orang-orang yang senantiasa mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Ini sifat, sifat dermawan, sifat pemurah. Jangan risau, sudah hadirin semua. Semakin banyak kita infak, kita tak akan rugi, sudah hadirin semua. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan memungkiri janjinya. Carilah kita nampak orang-orang yang kuat menderma ni. Lagi pula orang yang derma yang tak ramai orang tahu. Kan? Lagi pula yang tangan memberi belah kanan, belah kiri tak tahu. Nak ceritanya dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya, infaknya. Orang begitu, orang macam tu sudah semua, lagi banyak dia menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Di situlah Allah memberkati hidupnya. Sebab apa? Sebab hartanya hanya di hujung tangan dia je, sudah hadirin semua. Mereka tidak bertuhankan harta, tidak bertuhankan madiyah, kebendaan. Orang beginilah Allah mengangkat darjat mereka, sudah hadirin semua. Ini kita lihat di antara perkara yang baik untuk kita usaha dalam hidup kita.
Walaupun kita di tahap yang mana sekalipun, ustaz saya tak kaya lah ustaz, ya, saya ni bukan orang ya businessman, ya kita faham. Tapi nak ceritanya, infak kita tu, nilai tu walaupun zahirnya dilihat RM5 kan, dilihat RM2 kan, dilihat RM10, walaupun nilai dengan orang yang lebih kaya, saya bagi RM1,000 kan, post dalam FB ke apa ke kan, masing-masing mereka berusaha kan, niat yang baiklah kan, nak mengajak orang bersedekah. Tapi nilai itu, nilai yang kita infak tu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Ada orang dia ni hartanya berjuta-juta, kalau setakat 1,000, 2,000 dia bagi tu tak terkesan hidupnya. Ada orang setiap bulan gaji dia 2,000, sudah hadirin semua, tapi dia infakkan setiap bulan, konsisten dia infak sedekah RM100. Maksudnya apa? Lebih kurang dalam berapa peratus yang didermakan itu, sebahagian daripada hartanya. Ya, mana lebih tinggi? Orang yang berjuta-juta, berkoyan-koyan harta dia sedekahkan, infak 1,000, kita nampak tinggi. Orang yang gaji dia 1,500, gaji 1,000, dia infakkan RM100 setiap bulan, 10% daripada harta dia. Sudah hadirin semua, mana lebih tinggi? Sudah hadirin semua. Sebab tu Allah tak melihat kita, kekayaan kita sekarang. Allah melihat kejujuran dan keikhlasan kita. Sudah hadirin semua. Inilah yang terjadi pada sahabat kan, terjadi pada sahabat. Mereka selain daripada keakraban, kesungguhan mereka, bila dia dengar tentang soal iman, ya, tentang soal iman, ada sahabat Nabi mengadu aku ni, ya, saya pernah berkongsi, sudah hadirin semua, bila masa aku bersama dengan Rasulullah, aku rasa imanku cepat naik kan. Tapi bila aku berseorangan, aku rasa aku ni buat banyak benda yang sia-sia, banyak buat benda yang rugi. Lalu aku rasa aku ni orang munafik. Dia berkata, dia berkongsi kan, dia pergi berjumpa dengan sahabat kan Nabi. Jadi sahabat Nabi itu tak tegur dia, malah sahabat Nabi itu pun rasa aku pun sama. Pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar pun, ya, sama juga, aku pun samalah macam kamu semua kan. Dia tak rasa aku lebih hebat daripada dia. Ya, sahabat yang lain bila dia ceritakan tu, aku tak rasa aku hebat daripada dia. Tidak, mereka saling merasai, saling merasai kerendahan hati mereka, takutnya mereka. Ini pendekatan para ulama kita dalam ilmu tasawuf, al-khawf wal raja tu. Perasaan takut tapi dalam masa yang sama penuh dengan pengharapan, ar-raja. Inilah yang mengangkat martabat mereka, ya, hidup mereka dalam kehidupan mereka. Sebab itu kita nak teladani, ya, bagaimana kehidupan para sahabat. Sudah menjadi kebiasaan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka dari keterlaluan dalam beribadah, ditakuti mereka akan terasa bosan. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar Aisyah, sedang bersamanya ada seorang wanita. Rasulullah SAW bersabda, siapa ini? Lalu jawab Aisyah, ini si fulanah sedang mengingati salatnya. Sabda baginda, lakukanlah sekadar yang kamu mampu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan kecuali setelah kamu menjadi bosan. Ya, ana inda zanni abdi bi. Ya, sebab itu dalam hidup kita ni, sejauh mana bisikan jiwa kita, itulah yang akan menjadi menggambarkan kehidupan kita. Hidup kita yang suka nak sangka buruk ke orang, jadilah kita orang yang kerah hati. Jadilah kita jadi orang apa? Orang yang rasa diri kita yang terbaik, kan? Sifat ujub. Dia nak suka sangka buruk. Bila selalu sangat sifat sangka buruk, dia akan rasa aku lebih baik daripada dia. Lahirlah sifat ujub, kan? Dia perasan diri hebat, dia tak cerita kat orang lain. Ujub ni lain, sudah hampir semua, kan? Takabur itu dia boleh cerita kat orang, kan? Riak ke dia nak tunjuk, kan, kat orang. Tapi sifat ujub ni bahaya, sudah hampir semua. Sifat ujub ni, dia pandang orang, dia rasa dalam hati dia aku lebih baik daripada dia. Kan, contoh macam tu. Itu sifat ujub, sebahagian daripada, ya, munqaratil akhlaq. Ya, kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati ada disebut dalam bab sifat ujub ni, sudah hantarin semua. Ya, sebab itu bila kita
bina hidup kita ini, kita kena senantiasa apa yang Nabi bawa kepada kita, apa yang Nabi bawa kepada kita tentang perlunya kita dalam hidup kita ini senantiasa ada perasaan husnuzan, kan? Bila kita husnuzan, positif kita dalam hidup kita, kita tak ada sifat pesimis, sangka buruk je, kan? InsyaAllah lama ke, ya, jauh ke, lambat lagi ke, yang penting ia akan sampai dalam apa yang kita hasratkan dalam hidup kita. Sebab tu orang yang ada sifat positif ni, dia akan senantiasa diberikan satu dorongan yang baik, kan? Dorongan yang baik. Sebab kerana sifat positif itu ia adalah menggambarkan apa yang dibawa oleh agama. Ya, bagaimana Nabi SAW tidak putus asa membawa risalah dakwah, kan? Risalah dakwah Nabi itu. Sebab tu bila kita sebut tentang kehidupan dunia, kadang-kadang kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kita jangan rasa itu milik kita. Sudah hadirin semua, kan? Kita didik anak-anak kita, contohlah, kan? Anak kita ni kerah kepala. Ya, saya nak cerita pun, anak-anak saya pun kecil lagi, sudah hadirin semua, kan? Tapi nak cerita, nak banding dengan sudah hadirin semua, ya, pacik-pacik semua, anak-anak dah besar-besar, kan? Tapi sebagai nasihat dan untuk diri saya sendirilah, orang muda lagi ni, nak ceritanya dalam hidup kita ni, sudah hadirin semua, sejauh mana kita berharap kepada anak kita jadi orang yang baik, tapi kita didedahkan dengan, ya, ujian, cabaran, kan, nak didik anak zaman sekarang ni. Ya, kecil-kecil lagi, kalau masalah dari sudut keterikutan mereka dan kehidupan semasa ni, jangan kita nak cakap lah, sudah hadirin semua. 3-4 tahun tengok handset dah boleh dah sentuh-sentuh, kan? Dah boleh klik ni klik tu, kan? Allahu akbar. Cepatnya mereka mempengaruhi hidup, kan, kehidupan kita ni. Tapi nak cerita sabar kita lah, kan? Kesabaran. Ya, tak samalah kita nak banding dengan dulu dengan sekarang, kan? Cara orang didik dahulu lain, cara orang didik sekarang lain. Sebab apa? Sebab keadaan kita pun berbeza-beza. Dulu ayah kita pandang kita je, kita dah faham dah maksudnya apa. Dah bunyi suara pun kita dah tahu dah, kan? Sekarang ni kena perjelaskan betul-betul dan sebagainya. Ya. Tapi nak cerita kesabaran dan apa yang kita berharap ia terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang Allah uji hidup kita ni. Ya. Sebab itu kita rasa apa sahaja perkara yang kita nak dapat tu, kita kena tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahawa perkara yang baik itu insya-Allah ia akan berlaku. Tetapi kadang-kadang ia bukan berlaku di hadapan kita. Doa yang kita harapkan, kan, kalaulah anak kita ni tak berubah ke, ya, masih kita dah, saya ni ustaz dah jenuh dah saya bagi nasihat ke anak saya ni, kan, contohlah, kan, ya, kita doalah, kan, anak-anak kita, ya, kalaulah dia tidak berubah, ya, sepanjang hidup kita masih lagi bernafas ni, kita harapkanlah selepas pemeragian kita dia dapat berubah hidup, ya, bahkan boleh jadi sudah hadirin semua, kan? Allahu akbar. Sebab itu dalam hidup kita ni, kita dituntut untuk melakukan usaha kita. Jawapannya, hasilnya itu ketentuan Allah. Allah dah tentukan sama ada benda tu cepat ke, segera ke, ataupun lambat, kan? Sebahagian orang ujian dia macam-macam, sudah hadirin semua. Ya, jangan kata orang biasa-biasa je, kan? Orang agama semua ujian dia berbagai-bagai. Ya, tapi nak ceritanya adalah ia adalah satu perkara yang kita kena hadapi dalam hidup kita. Sebaliknya, yang kita perlu usahakan adalah sejauh mana kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa, kan? Selagi mana kita boleh bercakap, memberikan nasihat kepada anak-anak kita, selagi itulah kita buat. Ya. Kerana apa? Kerana ia membentuk jiwa kita, kan? Saya sendiri ni, orang yang muda ni, yang belajar agama pun, bila mak ayah kita tegur kita, mak kita tegur kita, kita mendengar lah, kan? Kena dengar, kan? Yang mana yang anak-anak ni, adik-adik, kan, orang muda, ya, jangan anggap perkara apa yang mak kita tegur, walaupun benda yang biasa, kemas katil ke apa ke, kan? Mak ni benda ni kemas katil je pun, kemas, bangun pada tidur kemas katil, kan? Walaupun mak kita sentiasa tegur pada kita benda sekecil itu pun, jangan anggap itu benda yang kecil. Itu adalah
attitude kita sudah hadirin semua, ya, menunjukkan attitude akhlak kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan, sudah hadirin semua, ya. Ini usaha yang kita lihat, dan itulah yang dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berusaha seupaya mungkin, kan, bermacam-macam strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa untuk nak kembangkan Islam, nak bawa, nak tunjukkan indahnya Islam. Walaupun di mata manusia orang tetap benci dan sebagainya, tetapi kesungguhan Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam itu berterusan, sehingga Allah memberikan suatu, ya, kelapangan dan memberikan nusrah yang besar, ya, dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari pula meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, 3 orang lelaki telah datang ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanyakan mengenai ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahu, mereka seolah-olah merungut akan sedikitnya amalan yang mereka lakukan. Ini hadis yang saya pernah bawa cerita kan. Sahabat Nabi datang jumpa dengan isteri Nabi, tanya macam mana, ya, ibadah Nabi ni. Lalu bila diceritakan, ada sebahagian daripada mereka rasa merungut. Sebab apa? Mereka melakukan amalan yang sedikit, tak seperti Nabi SAW. Lalu mereka berkata, di mana kita jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Baginda telah diampunkan kesalahan yang terdahulu dan terkemudian, ya. Maka berkatalah salah seorang daripada mereka, adapun aku akan bermalam sepanjang hayat aku. Aku akan bersolat malam sepanjang kehidupan. Ada seorang tu kata selepas ni di tanah azab dia akan solat malam setiap hari sepanjang hayat dia. Yang seorang pula berkata, aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan berbuka pada mana-mana hari. Yang seterusnya berkata pula, aku akan mengasingkan diri dari perempuan, aku tidak akan berkahwin selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW menemui mereka. Bila Rasulullah dapat tahu para sahabat, ada sahabat datang jumpa Nabi, tanya tentang ibadah Nabi, maka Rasulullah pun segera berjumpa dengan mereka. Kamukah orang yang menyebutkan hal demikian? Sebagaimana yang 3 orang sahabat disebut tadi. Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan berbuka. Aku tidur dan aku berkahwin dengan perempuan. Maka sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Nak cerita apa sudah hadirin semua, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita meletakkan emosi kita sebagai tanda kayu ukur. Tapi lihatlah dari sudut pedoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana Nabi beribadah, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, di situ ada makam yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah hadir semua, kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi nasihat kepada kita, aku orang yang paling bertakwa dan aku orang yang paling takut kepada Allah. Ya, aku juga berpuasa, tapi aku berbuka. Ya, aku juga tidur dan aku juga berkahwin. Nak ceritanya hidup kita bila kita beribadah itu, biarlah ia ibadahnya bersifat istiqamah, tetapi tidaklah melampau. Ya, tidak melampau. Kerana perkara yang melibatkan melampau itu ia bukan daripada sandaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Sunnah Nabi apa? Dari sudut ibadah itu, ya, ibadah yang tetap, yang istiqamah, ada sandaran apa yang dibawa oleh Nabi, tapi jangan kita buat itu sesuatu sehingga kita melampaui. Ya, ini Nabi ajar kepada kita. Sebab apa? Kerana bila kita terlalu observe, excited sangat kita ni kan nak buat ibadah, kadang-kadang satu ketika tu bila kita terlalu asyik dalam buat ibadah, sekiranya ia berpandukan kepada ilmu, tak ada masalah lah kan. Sebab kita dah tahu hukum hakam dia. Tapi kalaulah
keseronokan kita beribadah itu sampai kita lupa mana keutamaan, sampai kita lupa mana perkara yang wajib kita perlu dahulukan, maka kita tinggalkan pula perkara tu, maka itu perkara yang salah. Ya, perkara yang salah. Sebab tu ibadah itu mesti dilakukan berteraskan ilmu. Kan sebab tu ada kisah kita cerita kan, bagaimana seorang iblis ni dia nampak orang tengah beribadah kan, seorang lagi orang tengah tidur. Ya, jadi yang dia takutnya bukan orang yang beribadat tu, dia takut orang yang sedang tidur tu. Sebab apa? Sebab orang yang sedang tidur itu dia sedang berehat sekejap untuk nak sambung ibadah dia semula kan. Orang yang sedang beribadah tu mungkinlah dari sudut tahap, dia nak cerita nak bagaimana iblis ni dia takut lagi orang yang alim kan. Sebab orang yang alim ni bila dia beribadah, kualitasnya itu, kualitinya itu sangat tinggi sudah hangpa semua. Sebab itu kita kena berusaha lah, ya, berusaha untuk menjadi orang yang sejajar dengan keilmuan yang kita pelajari. Kerana dengan kita meletakkan posisi kita dalam keilmuan, menjadi orang yang menuntut ilmu, itulah satu syarat, ya, prasyarat yang dapat memudahkan kita untuk sampai ke syurga. Kan Nabi SAW bagi tahu kepada kita, ya, Nabi bagi tahu kepada kita tentang orang yang melalui satu jalan kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi bila kita melalui satu jalan yang fokusnya menuntut ilmu, ya, dalam hidup kita ni, sebab itu bila kita letakkan satu kehidupan yang manfaatnya dalam jiwa beragama, jangan lupa terhadap dunia ilmu. Syekh Abu Zuhrah kan, salah seorang ulama yang besar lah kan, salah seorang ulama yang besar, bila dia membuat sedikit ulasan terhadap satu kitab Ar-Rasulul Muallim, ya, satu kitab Ar-Rasulul Muallim yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Jadi Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni dia bagi nasihat sebagaimana gurunya Abu Zuhrah kan, dia mengatakan bahawa iman seseorang mukmin itu dilihat juga, dikira juga, ini pandangan dia lah kan, tapi nak kata betul lah, dilihat sejauh mana dia bergelumang dengan ilmu, ya, sejauh mana dia melaksanakan ibadah dalam hidupnya itu, menekuni kehidupan dalam hidupnya, dan kehidupan beribadahnya, kehidupan beragamanya disulami dengan keilmuan. Maknanya usaha dia nak menuntut ilmu sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia, disitulah kayu ukur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam hidup kita tak boleh kita tinggalkan ilmu kan. Sejauh mana kita ni belajar tinggi-tinggi mana pun, tetap kita perlu kena update kan, kena upgrade kan ilmu kita. Ya, kerana zaman berubah sudah hampir semua kan. Contoh kita bicara bab soal fiqh sekalipun kan, bab fiqh berubah kan. Dulu kita tak biasa dengar tentang, ya, hukum-hukum hakam yang bersifat muasirah kan. Contohnya air yang diguna pakai balik kan, dia panggil sebagai proses al-istihalah kan. Di Singapura dah guna, dekat Malaysia kita pun dah guna kan, air yang mana air itu bekas daripada najis kan, adanya proses al-istihalah itu yang akhirnya berubah jadi bersih pula kan. Itu ada hukum hakamnya, ada fatwa, ada muasirah, hukum fatwa muasirahnya, ya. Jual beli kan, dulu kita masa zaman dahulu tak ada dengar lagi lah mesin gedegang ni kan, tekan dah keluar kan. Apa akadnya kan, akadnya macam mana, sah ke tak. Jadi para ulama mereka bila datangnya hukum baru, mereka akan berijtihad kan. Jadi dilihat pada ayat antara minkum tu, bagaimana ruh jual akad tu, ijab dan qabul dalam rukun jual beli itu sudah dilihat pada antara minkum, saling redha meredai. Di situ mengatakan itu halalnya kan, sahnya urusan bila kita berjual beli dengan mesin gedegang, ya, mesin yang kita masuk RM1 RM2 boleh jual. Sebab walaupun tidak ada akad sekalipun, tapi kita tahu nilai dia kan, kita redha dengan harga yang kita bayar dan sebagainya.
Ini para ulama. Jadi nak ceritanya hukum tu berubah kan apabila datangnya hukum, datangnya zaman. Ya taghyirul ahkam bi taghyirul azminah wal amkinah kan. Berubahnya suatu hukum tu apabila datangnya satu perubahan masa dan keadaan. Jadi kita kena sentiasa upgrade kan. Dahulu kita tak biasa gambarkan kan bagaimana solat kita dalam keadaan kena jarak-jarak sekarang ni kan. Kemudian COVID, ya, tak pernah dalam seumur hidup kita, saya rasalah kan, ya, pakcik-pakcik pun tak pernah lah seumur hidup sampai tak boleh nak buka masjid dan sebagainya. Tapi zaman silih berganti sudah hadirin semua kan. Walaupun kita baca juga, kita tahu dalam sejarah umat Islam pernah juga berlakunya wabak-wabak, tapi kita tak tahu perincian hukum hakamnya. Jadi di situ para ulama kita berbincang melihat kepada keadaan dan ijtihad mereka, autoriti yang ada pada mereka sudah hadirin semua. Sebab tu kita kena sentiasa upgrade dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk dengan cara yang betul. Kita tak nak kita terima petunjuk itu dengan cara yang salah, tapi kita rasa betul dengan perasaan sangkaan pada hati kita yang tidak disulami dengan keilmuan, tidak disaduri dengan ilmu, hanya sangkaan-sangkaan. Ini yang masalah sudah semua kan. Ini sebahagian daripada masyarakat kita yang nak ekspres faham agama ni. Ya, nak ekspres dia faham agama kan. Jadi dia menggunakan istilah ataupun dia masuk ni ajaran-ajaran ni kan. Macam-macam lah. Kalau saya dulu semasa saya berada di Selangor dulu kan, tahulah kat Selangor ni macam-macam lah. Milah Ibrahim kan. Kalau di Selangor tu, kalau antaranya tempat berkembang teruk lah di sudut ajaran sesat ni sudah hampir semua ni. Syiah nak ekspres belajar agama ni kan. Nampak sikit macam baik je ya. Tengok pula kena pula dengan dia punya nafsu dia kan. Boleh pula kan kontrak macam ni, nikah kontrak ke nikah apa semua kan. Ini sebahagian dari masyarakat kita sudah hadirin semua. Wal'iyazubillah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi petunjuk kepada kita untuk kita menelusuri kehidupan beragama kita berpaksi dengan kebenaran. Sebab itu jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan rumah Allah. Jangan tinggalkan balai soh. Orang kata kan. Balai soh Kelantan, balai soh kan. Jangan tinggalkan masjid, rumah Allah, surau ni sudah hadirin semua. Sebab tempat bila kita datang rumah Allah ni satu ketenangan, di situ juga ada satu perkara yang boleh kita perbaiki hidup kita. Bagaimana hubungan kita. Sebahagian orang ada yang sampai saya ni tak perlu datang masjid dah kan. Dia bukan taraf saya dah kan. Ada orang sampai begitu. Ada yang juga Allah wal'iyazubillah. Bila kita datang ke rumah Allah, istiqamah kita beribadah di masjid, mudah-mudahan dengan istiqamah kita di situ, lama kelamaan Allah bukakan satu kebaikan yang kita dapat. Pertama dari sudut ibadah kita dapat kualiti kena ibadah, kedua dapat kita upgrade ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan insya-Allah. Baik. Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam masjid, tiba-tiba didapati seutas tali terikat di antara dua tiang. Baginda bertanya, apa cerita dengan tali ini? Jawab orang di situ, ini adalah tali kepunyaan Zainab. Sekiranya beliau terasa bersemangat, beliau bergayut dengannya. Baginda Nabi SAW berkata, Nabi SAW, rungkaikannya. Seseorang dari kamu bersalat semasa cergas, tetapi kalau sudah terasa keletihan, cukup sekadar baring sahaja. Nak cerita sampai Rasulullah kata, kalau kita beribadah itu sampai tahap kita letih dan sebagainya, maka ada cara yang lain kan. Orang yang susah, contohnya dalam ni, kalau buat solat sunat lah kan, dia committednya itu, dia tak nak paksa diri dia kan. Kalau solat sunat tu dia tak larat sangat nak berdiri, solatlah duduk. Ni solat sunat sudah hampir semua ya. Solat sunat boleh ya, tapi bezalah, kurang pahala lah kan. Kuranglah sedikit fadilat orang yang berdiri dengan orang yang duduk. Ya.
Baik. Sampai tahap terlalu letih kan. Masya Allah, lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Mereka sangat-sangat prihatin dan kesungguhan mereka dalam beribadah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Huzaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Di suatu hari Salman telah menziarahi Abu Darda. Beliau mendapati Ummu Darda, isteri Abu Darda, dalam keadaan muram. Ya, isteri Abu Darda muram. Ya, Salman bertanya, "Apa hal tuan?" Jawab Abu Darda, "Inilah saudaramu Abu Darda, sudah tidak peduli lagi hal dunia." Jawab Ummu Darda, "Inilah saudaramu Abu Darda, sudah tidak peduli lagi hal dunia." Kemudian Abu Darda pun muncul. Lantas beliau membuat makanan untuk Salman dengan berkata, "Kamu makan seorang sajalah kerana aku sedang berpuasa." Lalu kata Salman, "Kalau demikian aku pun tidak akan makan kecuali setelah kamu turut makan." Dengan itu Abu Darda pun tidak jadi berpuasa dan makan bersama Salman. Apabila malamnya, Abu Darda pun tidak tidur, malah berjaga sepanjang malam dengan salat sunat. Salman berkata, "Ayuh tidurlah." Dengan itu beliau pun tidur. Berkata Salman lagi, "Sekarang kau tidur." Di penghujung malam, Salman bangun tidur dan berkata, "Wahai ayuh Abu Darda, bangun." Dengan itu mereka berdua pun bersolat. Kemudian Salman berbuat sedikit tazkirah. Salman tegur sikit kan, tegur sikit Abu Darda ni dengan katanya, "Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya untuk Tuhanmu kamu mempunyai tanggungjawab ke atas diri kamu." Kan? Wa alaik, dalam satu dia hadis Nabi, wa alaika haqqan. Saya tak ingat hadis ini, tapi ada hadis yang disebut tentang inna ilaika haqqan, wa ilaika haq, dari ke atas diri kamu ada hak tanggungjawab kan, bagi keluarga kamu ada hak dan kamu masih tetap bertanggungjawab. Oleh itu tunaikanlah semua tanggungjawabmu. Jadi Salman Al-Farisi ni dia tegur saudara dia. Setiap kita ni ada tanggungjawab. Dalam diri kita pun ada tanggungjawab, keluarga kita pun ada tanggungjawab. Dan kamu mesti bertanggungjawab. Fa'ati kullazi haqqi haqqahu. Dalam hadis yang sebut ni, fa'ati kullazi haqqin haqqahu, tunaikanlah segala tanggungjawabmu. Jadi Nabi Salman tegur kepada Abu Darda supaya kok mana pun kita ni kuat beribadah, kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah itu sangat-sangat terbaik, tapi jangan lupa tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri, tanggungjawab kita terhadap keluarga kita, isteri kita dan anak-anak kita. Maka fa'ati kullazi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak itu kepada si empunya hak. Ini teguran Salman Al-Farisi kepada saudaranya, iaitu Abu Darda. Jadi itulah sudah hampir semua kita lihat bagaimana keprihatinan para sahabat dalam beribadah, kesungguhan mereka dan bagaimana suasana kehidupan mereka ini, sampai ada yang sebahagiannya bersungguh-sungguh sampai ditegur kan. Nak cerita prihatin dan kesungguhan para sahabat yang boleh kita ambil sebagai satu pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita suatu kebaikan dalam kita menekuni suri tauladan para sahabat ini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Insya-Allah Allah berikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sekadar itulah yang saya boleh kongsikan bersama. Kita berhenti pada pukul surat 39 Insya-Allah kita sambung pada kata-kata Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam perangan yang kedua sudah semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. La'allallahu ta'ala ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam